Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 2. Baiklah, pada minggu lepas saya telah ajarkan surah Al-Imran ayat 8 iaitu dalam pelajaran 1 bidang Al-Quran pendidikan Islam tingkatan 2. Jom kita ulang kaji pelajaran lepas terlebih dahulu supaya kita dapat menghafaz dengan lebih baik lagi ayat hafazan pelajaran 1. Baik, saya ulang, saya bacakan, dengarkan baik-baik dan perbaiki bacaan kamu dari segi makhrajnya, sebutannya, tajwidnya, dan semoga kamu dapat menghafaz dengan lancar ayat hafazan pada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Baik, seterusnya marilah kita masuk kepada pelajaran yang kedua dalam bidang Al-Quran, iaitu yang bertajuk Hanya Allah yang Maha Esa. Boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2 KSSM muka surat 5. Seperti biasa, di awal pelajaran saya akan beritahu kepada murid-murid apakah objektif kita mempelajari tajuk pada hari ini, iaitu supaya murid-murid dapat membaca dan menghafaz ayat 18 surah Al-Imran serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Berikut saya nyatakan antara kriteria kejayaan yang menunjukkan murid benar-benar dapat menguasai objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apabila murid dapat membaca ayat 18 surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid. Sebab itu saya sertakan dengan rakaman bacaan daripada diri saya sendiri supaya murid-murid dapat menghafaz dengan lebih mudah. Yang kedua, supaya murid dapat menyatakan intisari ayat. Yang ketiga, supaya murid dapat menghafaz ayat 18 surah Al-Imran dengan betul, lancar dan bertajwid. Dan yang keempat, supaya murid dapat mengamalkan bacaan ayat 18 surah Al-Imran dalam salat dan zikir secara beradab dan istiqamah dalam kehidupan seharian murid-murid sekalian. Baik, saya akan bacakan surah Al-Imran ayat 18. Dengarkan baik-baik dan selepas ini murid-murid boleh terus mula menghafaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, kemudian mari kita lihat satu persatu maksud daripada ayat ke-18
pada surah Al-Imran, Syahidallahu, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti. Annahu la ilaha illahu, bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan malaikat serta orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa huwal azizul hakim, Maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, seterusnya ingin saya ingatkan kepada murid-murid sekalian, selain daripada kita menghafaz ayat yang ke-18 surah Al-Imran dalam pelajaran yang kedua ini, saya minta supaya anda menyalin ayat tersebut dalam buku nota pendidikan Islam. Seterusnya, jangan lupa salin juga intisari ayat yang 4 perkara. Baik, yang pertama, dalam ayat ke-18 surah Al-Imran ini menyatakan bahawa Allah menegaskan keesaan, keagungan dan kebijaksanaannya kepada seluruh makhluk. Yang kedua, para malaikat dan orang berilmu mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahawa Dialah yang memerintahkan seluruh alam dengan keadilan. Dan yang keempat, bukti dan dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat-ayat Al-Quran. Baik, untuk memastikan murid-murid dapat menjawab soalan yang akan diajukan dalam PBD ataupun pentaksiran bilik darjah, jom kita buat latihan pengukuhan. Salah satu soalan yang mungkin boleh dikemukakan mengikut format pentaksiran bertulis ialah, apakah hukum menuntut ilmu? Kebiasaannya, soalan dalam bentuk ini memperuntukkan 2 markah. Jadi suka saya nak mengingatkan kepada murid-murid sekalian, apabila wajaran markah itu diperuntukkan sebanyak 2 markah, jangan ambil mudah. Bermakna jawapan itu yang pertama sekali mesti dijawab dalam bentuk ayat. Jangan sesekali dijawab dalam bentuk point. Okey? Jadi, apakah hukum menuntut ilmu? Cara menjawab yang betul untuk mendapatkan markah pertama mesti diberikan isi kepada soalan yang hendak dijawab. Jadi isi kita akan dapat 1 markah. Kemudian beri sedikit huraian untuk mendapatkan 1 lagi markah. Okey. Jadi kita lihat contoh jawapan. Hukum menuntut ilmu ialah wajib. Jadi isinya 1 markah. Kemudian sambungkan sebagai huraian bagi setiap orang yang beragama Islam. Itulah markah bagi huraian. Jadi murid dapat 1 lagi markah. Jadi jumlah keseluruhan 2 markah. Walaupun nampak simple, tapi saya mengharapkan supaya bila keluar soalan pentaksiran bertulis, murid boleh jawab dengan baik. Baik, Alhamdulillah, tamat sudah pelajaran kita pada hari ini dalam bidang Al-Quran pelajaran yang kedua. Jangan lupa hafal ayat ke-8 dan juga ayat ke-18 surah Al-Imran. Selain itu, jangan lupa tuliskan nota intisari ayat yang telah saya paparkan pada slide tadi. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi